Setiap musim akan ada beberapa pemain yang akan menonjol. Pemain ini biasanya tidak konsisten pada musim lepas, tetapi bertambah baik pada musim seterusnya. Berikut ialah 5 pemain muda yang dijangka bakal menonjol pada musim yang baru ini setelah menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan Liga Inggeris setelah berpindah ke Chelsea dari Liga Jerman. Kai Havertz adalah antara pemain yang prestasi permainannya semakin baik menjelang akhir musim lalu. Pemain antarabangsa Jerman ini menjaringkan 3 gol dan 3 assist sejak game week 27 dengan purata 5.6 mata per perlawanan. Dia di kalangan 6 pemain tengah terbaik untuk percubaan di dalam kotak penalti lawan. Hanya Mohamed Salah mencipta lebih 10 peluang besar dari Havertz. Tiada rakan sepasukan yang melebihinya dengan 52 sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Chelsea akan menghadapi 4 daripada 6 pasukan top 6 musim lalu sepanjang 6 minggu awal perlawanan. Ini dapat memberikan kita masa untuk menilai corak permainannya bersama dengan aset The Blues yang lain kerana bermula game week 7, jadual perlawanan Chelsea nampak lebih mudah dan menarik. Nampaknya kita mungkin harus menunggu lebih lama lagi untuk melihat Tariq Lamptey kembali beraksi. Jurulatih Brighton, Graham Potter mengatakan Lamptey tidak mungkin mengambil bahagian dalam baki perlawanan persahabatan pramusim walaupun dia telah kembali berlatih bersama-sama pasukan. Tariq telah membuat 3 assist dan menjaring 1 gol dalam 7 perlawanan pembukaan pada musim lepas sebelum mengalami kecederaan hamstring jangka panjang. Hanya Robertson dan Castagna yang membuat lebih daripada 15 sentuhan di dalam kotak penalti lawan dalam tempoh itu. Lamptey juga di antara 6 pemain pertahanan terbaik untuk percubaan assist dengan stats 0.89. Pembelian Lamptey kelihatan lebih berbaloi dengan penambahbaikan prestasi pertahanan Brighton bermula separuh musim terakhir yang lepas. Mereka mendapat 9 clean sheet dari Januari hingga tamat musim. Rekod mereka hanya dapat dikalahkan oleh Chelsea dan Manchester City yang mana masing-masing mencatat 12 clean sheet. Bukayo Saka pertama kali digunakan dalam kesebelasan utama pada musim lepas ialah sebagai bek kiri setelah menunjukkan corak permainan yang meyakinkan. Pemain berusia 19 tahun ini telah menjadi sebahagian senjata baru bagi Arsenal dengan 32 penampilannya datang dari posisi midfield serangan. Prestasi Saka yang paling konsisten ialah di antara game week 15 hingga game week 25. Sepanjang tempoh ini dia mendapat 6.3 mata per perlawanan dan menduduki tempat terbaik di kalangan rakan sepasukan bagi percubaan ke arah gol, percubaan assist dan sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Gandingan bersama kreativiti Smith Rowe dan penyudah yang baik dari Nicolas Pepe membuatkan Arsenal begitu berbahaya di bahagian serangan. Setelah lebih kerap diturunkan menjelang akhir musim lalu, Ferran Torres menjaringkan 5 gol dalam 4 perlawanan di antara game week 31 dan game week 36. Pemain antarabangsa Spain ini adalah antara 5 pemain tengah dengan skor tertinggi dalam tempoh itu dan berada di kedudukan teratas berbanding rakan sepasukan dengan 5 percubaan tepat ke arah gol, 9 percubaan assist dan mencipta 4 peluang besar untuk rakan sepasukan. Pep memuji Torres setelah menjaringkan hat-trick ketika menentang Newcastle dan mengatakan Torres boleh bermain sebagai striker pada masa akan datang. Sekiranya Pep tidak dapat membawa Kane ke Etihad musim baru ini, kita mungkin akan lihat lebih banyak kelibat Torres di dalam kesebelasan utama. Ryan Aït-Nouri menunjukkan kesungguhan untuk lebih menyerang sejak menjadi pemain pinjaman Wolves. Dia menjaringkan gol penampilannya ketika mengalahkan Crystal Palace 2-0 pada musim lepas. Berdasarkan stats di kalangan pertahanan Wolves, dia mencatatkan 0.9 percubaan assist per 90 minit. Hanya Saiz membuat lebih percubaan ke arah gol berbandingnya. Setelah menandatangani kontrak tetap, pemain berusia 20 tahun ini telah digunakan sebagai midfield kiri dalam 2 perlawanan pramusim terkini oleh jurulatih barunya, Bruno Lage. Kecederaan Neto dan Johnny dapat memberikan peluang kepada Aït-Nouri untuk menyinar pada beberapa perlawanan awal Wolves. Mungkin juga dia akan menjadi kesebelasan utama sekiranya dia terus menyinar. Ingat, saya bukan Sifu, saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.